Salam sejahtera kepada ibu bapa dan murid-murid. Saya akan memberi taklimat pembukaan semula sekolah SKC kawasan Pontian kepada semua. Di sini ada beberapa perkara yang penting akan saya kongsikan. Yang pertama ialah tarikh dan masa pembukaan semula sekolah. Bagi darjah 1, 2, 3 dan 4, tarikh pembukaan semula sekolah jatuh pada 22 Julai 2020 hari Rabu. Berikut merupakan masa belajar murid-murid. Sesi pagi darjah 4, 5 dan 6 akan berada di sekolah. Mula belajar pada pukul 7.30 hingga pukul 1 petang. Manakala sesi petang, darjah 1, 2 dan 3 akan mula belajar pada pukul 1 petang hingga pukul 5.50 petang. Jadi kami akan membenarkan murid balik awal setengah jam. Dan waktu rehat murid-murid pada 3.30 petang hingga 3.50 petang. Di sini saya nak kongsikan persediaan sekolah yang telah dilakukan beberapa minggu sebelum pembukaan sekolah ini. Kami terdapat 4 peringkat untuk membuat persediaan pembukaan semula sekolah. Pada peringkat pertama, guru besar memberikan taklimat kepada semua warga sekolah. Kami pun mereka bentuk pelan sekolah yang terkini. Kami cat garisan dan garisan menunggu 1 meter, dan kami pun menyediakan poster dan notis dan tampar di dalam setiap bilik darjah dan di tempat-tempat yang strategi di seluruh sekolah. Bagi peringkat kedua, guru besar memberikan taklimat SOP yang perlu dilaksanakan oleh semua warga sekolah dan murid-murid. Selepas itu, kami menjalankan gotong royong dan mengukur jarak di dalam kelas dan susun atur meja dan kerusi berdasarkan SOP KPM yang terkini, iaitu 1 meter antara badan dengan badan. Bagi peringkat ketiga, kami telah mereka bentuk jadual waktu PDP yang sesuai dan jadual petugas bagi setiap orang guru dan SOP waktu rehat. Kami pun membuat rakaman video SOP bagi sesi pagi dan sesi petang. Dan bagi peringkat keempat, iaitu sekarang, kami menyediakan taklimat kepada ibu bapa melalui atas tarian, membuat pengumuman melalui beberapa sosial media termasuk Facebook SKC kawasan, WhatsApp ibu bapa dan melalui YouTube. Di sini saya mengkongsikan beberapa gambar kerja-kerja penyediaan pembukaan sekolah yang telah kami laksanakan. Kami mendapat bantuan YDP TIBG Puan Cheng. Kami membuat cat garisan 1 meter di luar setiap bilik darjah. Poster dan notis pun ditambah di tempat-tempat yang strategi. Kami membuat gotong royong untuk menjamin kebersihan di seluruh sekolah. Kami pun membuat menceriakan kawasan sekolah untuk menyambut kedatangan murid. Di sini kami membersihkan setiap kelas dan memudahkan murid-murid belajar dengan selesa. Setiap guru pandu membantu dan bekerjasama dalam gotong royong ini. Selepas itu, kami pun mengukur jarak meja dan menyusun atur meja ikut SOP 1 meter antara badan dengan badan. Di sini saya kongsikan SOP datang ke sekolah. Sekolah memang menggalakkan murid-murid pakai topeng mulut semasa berada di sekolah. Ini untuk menjamin kesihatan dan keselamatan murid. Di pintu pagar, apabila murid datang, guru petugas akan mengambil suhu. Bagi suhu 37.5 ke bawah,
murid diperkenankan masuk. Dan kalau murid suhu badan iaitu 37.5 hingga 37.9 akan dibiar duduk di kawasan yang ditetapkan, rehat sekejap. Lepas itu ambilan suhu kali kedua akan diambil. Okey, kalau suhu badan murid di bawah 37.5 akan pergi ke stesen kedua. Kalau suhu badan murid masih tinggi dan melebihi 38, jadi guru bertugas akan menghubungi ibu bapa untuk membawa murid balik dan mendapat rawatan. Ibu bapa dinasihati bahawa murid-murid tidak bergejala. Bergejala bermaksud batuk, selesema, sakit tekak. Okey, kalau murid yang bergejala dinasihati jangan datang ke sekolah dan perlu hubungi sekolah. Okey, selepas ambil suhu, murid akan diberi cuci tangan dan murid akan terus masuk ke bilik tajiah. Guru tajiah akan menunggu murid-murid di bilik tajiah dan mencatat suhu. Apabila murid masuk ke bilik tajiah, murid dinasihati duduk di kerusi sendiri. Setiap meja ada label nama murid dan kami sediakan belan kelas. Setiap murid ada meja sendiri. Jadi murid-murid tidak dibenarkan berjalan ke sana sini ataupun mendekati murid-murid lain untuk menjamin keselamatan dan kesihatan murid-murid. Apabila murid ingin pergi ke tandas, dibenarkan. Setiap kelas hanya benarkan seorang murid keluar saja. Dan selepas bertandas, mesti cuci tangan. Pihak sekolah telah merakamkan video SOP datang ke sekolah, SOP balik ke rumah. Jadi ibu bapa boleh merujuk EGV TV YouTube channel ini ataupun QR code ini untuk mendapat maklumat yang selanjutnya. Berikut merupakan pelan landai sekolah. Jadi dinasihati bahawa murid berjalan mengikut arah ataupun anak panah yang disediakan memang satu arah laluan sahaja untuk menjamin keselamatan murid. Ini pelan kecemasan dan SOP pencegahan penularan jangkitan COVID-19 kepada murid-murid. Jadi SOP ini dan maklumat ini semua telah disediakan dan ditambah di setiap bilik tajiah. Bagi jadual waktu, guru besar merupakan pemantau yang utama. Pagi sesi petang, kami ada guru bertugas mengambil suhu dan merekod suhu pada murid pada 12.30 hingga pukul 1. Jadi murid akan pergi ke bilik tajiah dan guru di bilik tajiah pun akan bantu merekod suhu kalau di pintu pagar tak sempat. Pada waktu rehat, setiap kelas ada guru bertugas di dalam bilik tajiah. Jadi 20 minit waktu rehat saja dan murid dibenarkan makan di dalam bilik tajiah. Pada waktu rehat, murid akan menunggu di bilik tajiah. Waktu rehat adalah pukul 5.50. Jadi guru bertugas akan berada di pintu pagar. Apabila ibu bapa datang, akan memanggil nama murid. Di sini saya kongsikan SOP balik ke rumah. Pagi sesi petang, bunyi loceng pada pukul 5.50 petang dan murid-murid akan kemas beg dan diingati supaya tidak tinggalkan barang di dalam laci. Guru akan menjaga murid di bilik tajiah dan apabila ibu bapa sampai di pintu pagar dan guru akan memanggil nama murid, dan selepas itu murid akan keluar dan sampai ke pintu pagar dengan menjaga penjarakan sosial dan balik ke rumah. Di sini pihak sekolah memang meminta jasa baik ibu bapa supaya tepat pada masa untuk menjemput anak balik ke rumah.
Sekolah akan tamat sekolah pada pukul 5.50. Jadi guru bertugas akan menunggu sampai pukul 6.20. Jadi dinasihati bahawa ibu bapa tepat masa pada pukul 5.50 petang untuk menjemput anak balik. Kerana selepas itu pekerja kebersihan akan menyakuman setiap bilik darjah. Di sini saya kongsikan SOP pada waktu rehat. RMT, rancangan makanan tambahan, akan dimulakan pada 15 Julai. Jadi, murid-murid yang menyertai RMT akan dibekalkan makanan. Hanya murid-murid, setiap murid dinasihati bahawa bawa sudu dan garpu sendiri. Bawa sudu dan garpu sendiri. Dan bagi murid-murid yang ingin tempat makanan dengan kantin tidak terbuka, tetapi kantin boleh membenarkan ibu bapa buat tempahan secara mingguan. Di sini saya kongsikan nombor pengusaha kantin. Kalau ingin berhubung dengan bahasa Cina, boleh guna nombor ini. Kalau ingin berhubung dengan bahasa Melayu, boleh hubung dengan nombor 018 ini. Murid-murid boleh membawa bekalan ke sekolah. Tetapi ibu bapa tidak dibenarkan hantar makanan ke sekolah. Ini adalah bertujuan untuk menjamin keselamatan semua murid. Jadi kalau murid nak bawa bekalan, dibenarkan. Tetapi ibu bapa tidak dibenarkan datang ke sekolah untuk menghantar makanan. Okey? Di sini murid-murid pun boleh tempah makanan melalui WhatsApp. Dan nombor ini dan menu akan dikongsikan dalam WhatsApp kumpulan ibu bapa. Selepas makan, murid-murid perlu bersihkan meja sendiri dan guru sentiasa berada di kelas. Jadi, murid-murid disarankan supaya membawa kain lap ataupun tisu. Di sini saya kongsikan beberapa perkara yang penting. Setiap warga sekolah termasuk guru dan staf memang mengikut SOP, ambil suhu badan, cuci tangan dan pakai topeng mulut. Bagi sistem keselamatan, semua jaga akan menjamin keselamatan setiap warga sekolah dan murid. Bagi pelawat atau ibu bapa yang datang pun perlu mengikuti SOP. Bagi SOP penyakumaan, pekerja kebersihan akan mencuci tas 3 kali setiap hari dan membuat penyakumaan bilik darjah selepas tamat sekolah. Jadi ibu bapa mesti menjemput murid tepat pada masa supaya pekerja kebersihan terdapat masa yang cukup untuk membuat penyakumaan. Kami telah menyediakan bilik isolasi. Bilik isolasi ini bertujuan untuk murid-murid yang sudah sampai di sekolah dan tiba-tiba bergejala, tiba-tiba tidak selesa, akan menunggu ibu bapa di bilik isolasi yang disediakan dengan topeng muka dan juga sanitizer. Di sini berkongsikan tanggungjawab ibu bapa. Ibu bapa mesti menjaga kesihatan murid. Kalau bergejala, mesti jumpa doktor dan tidak boleh datang ke sekolah. Ibu bapa boleh tulis surat mohon cuti kepada sekolah ataupun menghubungi guru darjah untuk membuat permohonan cuti. Okey. Ibu bapa perlu menjaga pelajaran dan emosi murid dengan menggalakkan, membantu dan menemani anak. Apabila hantar murid ke sekolah ataupun menjemput murid balik ke rumah, mesti menepati masa, iaitu pukul 1 hantar murid ke sekolah dan pukul 5.50 petang bawa murid ke rumah. Kerjasama dengan sekolah sentiasa memerhati informasi sekolah melalui Facebook sekolah dan WhatsApp kumpulan ataupun YouTube EGV TV. Sebarang pertanyaan boleh menghubungi sekolah dengan nombor ini 07687-7225 pada waktu pejabat sahaja. Di sini sekolah menyarankan murid sentiasa cuci tangan
menjaga kesihatan dan kebersihan sendiri, pakai topi mulut ke sekolah, tidak bersentuhan dengan mana-mana tempat yang tidak perlu ataupun tidak bersentuh kawan-kawan lain. Ibu bapa disarankan menepati masa datang dan balik, dan murid-murid disarankan sentiasa buat ulang kaji di rumah. Sekian, terima kasih.